Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so untuk amali, since kita tak boleh face to face, so apa yang berlaku, kita akan ada dua benda lah you kena buat, iaitu satu, kalau you tengok telegram you, saya ada forward kan rubrics lah practical test. Sebab kalau you ingat balik SEM 1 hari tu, kita ada buat MCQ punya soalan, multiple choice punya question kan, ABC tu. So itu adalah hari tu last minute lah. So so mula SEM 2 ni kita akan buat benda yang sama untuk praktis lah. So total question ada 15 question untuk each eksperimen. So kita ada 6 eksperimen, so kita akan ada 6 MCQ yang you untuk practical skill punya test nanti. Test pula tak tahu sama ada kalau masih lagi tak boleh nak face to face, kita akan guna ni lah. Tapi kalau boleh face to face, so yang ini tak akan digunakan lah. Okay, so teori akan ada 3 question, iaitu teori akan mengenai objective of the experiment, concept and suitable law lah. So akan ada 3 soalan mengenai teori. So 3 soalan lagi akan mengenai apparatus, iaitu uncertainty operators, range operator, the uses operators atau state the measuring apparatus use. So yang ini dengan ini sebenarnya ada je dekat dalam you punya lab manual. Following procedure 3 questions, so dia akan tanya knowledge pasal lab procedure, truly and carefully follow each step, choose this which sequence that is neat and organized. So you akan pilih mana satu, buat ni dulu ke, itu. Okay, 3 lagi question datang pada data collection, apa yang you manipulate, apa yang variable, apa yang respond, apa yang constant, dan you akan state suitable graph lah untuk plot this experiment. Okay, 3 soalan lagi you akan tanya pasal physics laboratory safety rule, iaitu apa dia punya safety rule dalam eksperimen, and then you akan tanya pasal proper safety precaution lah, consistent uses. So maksudnya ada 3 soalan tanya pasal safety, apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 5/3, so 15 lah, satu soalan, satu markah. Okay, so yang ini akan bermula daripada eksperimen 1. So kalau buat tengok eksperimen 1 ni. Okay, ni kan kelas awak kan. Okay, awak pergi kepada ni lab report ni. Saya akan letak dalam ni 2 lah. So sepatutnya saya nak buat eksperimen 1, tapi nanti banyak pula dah, semua kan dalam ni. So maksudnya takut nanti pening. So apa-apa yang berkait dengan minggu eksperimen, so awak akan ada 2 benda yang you kena buat. Yang pertama adalah MCQ. Okay, so kalau buka, saya buka ni MCQ ni. So MCQ ni nanti ini perkara pertama yang awak kena buat lah. So maksudnya setiap kali lab nanti saat kita Google Meet juga. Okay, so awak buat dulu soalan ni, multiple choice ni. Okay, tulis nama, nombor metrik, praktikum, semua net lah jawab soalan. Okay, dah siap ni submit. Okay, lepas tu nanti buka pula ni, ini adalah eksperimen punya. So buat kat kertas. Okay, saya tahu yang ini tak ada data. So saya akan bagi awak data, so awak akan masukkan semua, buat macam lab report hari tu lah. Precaution semua 30 markah and then submit dekat sini. Okay, so total ni 15 markah, ni 15 markah, so ini akan jadi 30 markah lah yang markah carry mark awak tu. Okay, tapi ini adalah bukan markah PB, yang ini adalah praktis sahaja. So tak perlu, jangan risau lah pasal markah dia. So tapi buatlah betul-betul. Ini hanyalah praktis sahaja. Boleh faham ke tak boleh faham ni? Boleh, madam. Boleh? Yue boleh tak Yue? Boleh pula. Siapa, kenapa 14 orang je ni? Sikit sangat lah. ID dah hilang lah, tak tahu ke mana. Siapa lagi yang tak ada? Aisyah? Saya baru dapat masuk. Aiman. Aiman memang ni, memang quarantine. Ni Aiman ada je? Tak join. Baru je join. Aiman ada. Aisyah ada tak?
Aisyah, Alisa dengan Aidil. Aidil ni tak tahu tidur lah tu. Pagi Satu tadi kau main lagi ceria dia. Ha? Hajar. Hajar. Itu lagi tak tahulah apa jadi dengan dia tu. Hajar. Tak tahu apa nak jadi. Okay, so apa yang awak kena buat sekarang? Okay, nanti saya dah bagi dekat Telegram ni, dia punya data ni. Ni data untuk raw data, yang ini data untuk ni. So apa yang awak kena buat nanti, dah ada raw data kan? So, kita buka ni kan. Buka ni, okay. So awak dah ada raw data, terus buat plot graph. So buat macam biasalah, kita ada dua graph tau kita kena plot. I lawan T, satu lagi I prime lawan T. So you letak title, axis, suitable scale, point to baseline. Sebab graph ni dalam satu graph ada dua. Ada dua you kena lukis. Lepas tu extrapolate graph from T to T prime. Okay, so semua ni lah yang kena buat ni. Ni graph you adalah bentuk dia macam ni nanti. Cepat-cepat, snap. Graph you nanti I lawan I prime, T lawan T prime. Graph you ada dua line. Kenapa ada line cikgu? Satu proses discharging, satu capacitor, satu lagi you letak dua capacitor. So nanti bawah ni tau prime dengan tau. Lepas tu compare dengan standard value, lepas tu you letak error macam biasalah, parallel error dengan systematic error. Error biasa you pakai, zero error, parallel error. Lepas tu state precaution and then conclusion, jawab soalan yang balik atas tu lah dua tu. Saya rasa ni tak ada masalah kot yang untuk ni eksperimen ni, ke tak ingat dah? Ingat ke tak ingat apa-apa dah? Madam, saya minta izin keluar kejap. Apa? Saya dah keluar kelas sekejap. Dia tandas. Siapa tu? Adila ke apa? Dila. Okay, so pertama sekali pergi buat yang multiple choice ni sekarang. Buat yang ni, jawab soalan. Okay, dah siap tu pergi buat yang ni lah. Yang ni. Okay. So, saya tak akan tunggulah dekat sini. Okay, tapi saya dah bagi ni lah hint macam mana awak nak buat ni. Awak sebelum awak nak pergi situ, awak kena tengok dulu. Awak dah tengok dah dia punya video. Saya tak post lagi video dia. Saya tak post Cikgu dah send kat Telegram. Saya dah send dekat Telegram. Tengok dekat Telegram video tu. Mana? Kau tak buka video tu. Ni. Bolehlah tengok sama-sama. Saya je tak apa buat eksperimen. Tapi macam mana awak tak dengar apa ni? Yang ini masa dia pakai satu kapasitor je ni. Yang ni dia guna satu kapasitor. Yang ini positif pergi switch pergi kapasitor positif. Mana saya nak pertahankan ni? Okay. So yang ini microammeter. So microammeter ni ada negatif tau. Sebab apa ada negatif? Sebab current ni boleh clockwise dengan anti-clockwise. So that's why dia ada negatif, positif. Okay, yang ini bila switch adalah you open. So bila open, ini adalah proses discharging. You letak dua tu, so apa jadi current tu jadi balik zero.
Okay, kalau tengok balik, kita ulang balik Okay, ini bila masa awak on. So bila awak on, you punya current lalu, so capacitor you tengah charging. So ini paling maksimum. Macam contohnya power bank you boleh simpan 80% je. Sebab dah rosak. So 80% je lah yang dia boleh simpan. So yang ini bila you open. Bila you open, masih ada 80%. Padahal you tengah disconnected dia punya wire kan. So apa yang berlaku, macam mana you nak fully discharge, you kena letak ni yang tadi Alik dulu. Okay, macam mana kita nak fully discharge. Okay, macam mana kita nak fully discharge. Okay, nampaknya dia naikkan ni. Masih lagi 80. Okay, dia ambil dua krokodil clip ni, dia letak kat kiri kanan. So charge tu telah hilang lah ke udara. So that's why dia balik ke zero. Itu maksud fully discharge. So you on balik, dia charging balik. Saya selalu anggap kapasitor ni macam power bank. Power bank awak tengah charging lah. Power bank kan simpan charge. Okay, awak on kan, dia tak turun, dia turun tapi dia turun perlahan, nampak tu? Dia turun very slow. Macam awak punya power bank lah, kalau awak tengah guna, dia kena tiba-tiba tahu jadi kosong. Tak kan, dia turun 80 jadi 78, 76, 74, 60, dia akan turun. Makin lama kalau awak tengok, awak perasan dia makin slow. Makin slow kalau tengok dia mula-mula cepat. Tapi bila dah sampai ni, dia ambil masa yang very long untuk jatuh sebab dia telah mencapai time constant. Okay, ini adalah eksperimen yang kedua. Awak ada dua kapasitor connected. Beza dia yang pertama dengan kedua tadi. Yang pertama tadi hanya ada satu kapasitor. Ni, satu je kapasitor. Yang kedua tadi, you ada dua kapasitor you susun secara parallel. So itu je lah beza dia. Okay, so dia nak tunjukkan kapasitor mana yang bagus sebenarnya. Kena tengok lah. Awak rasa mana yang bagus? Ada dua kapasitor ke ataupun ada satu kapasitor? Ada dua kapasitor bagus ke atau ada satu kapasitor bagus? Siapa nak jawab? Mana ni? Ingat kapasitor dia terbalik dengan resistor. Resistor dengan bunyi budak lah ni. Ni. Okay, so kapasitor kalau series dia 1/, kalau parallel tambah. So kalau kita ada dua power bank, lagi bagus lah. Macam contohnya you nak main game. So you kalau boleh mesti ada dua power bank. So backup you. Kalau tidak nanti kalah mati kan. Mati sebab habis bateri. Kan Fatin kan? Fatin tak main game. Boleh Fatin? Ada orang datang in dah. Saya cakap ni, Adri dah datang in dah. Okay, so itu je lah saya nak tanya. Ada apa-apa soalan nak cakap? Buat yang pasal pre-lab tu je kan? Post apa tu? Apa Adri? Buat yang lab report je kan madam? Buat lab report, tengok dia punya data dekat Telegram. Saya dah bagi data dia dekat Telegram ni. Dah boleh buat dah lah. Buat graf, buat lab report dah. Lepas tu submit, dah selesai. Sebenarnya awak kena buat ni dalam within 2 hours sebenarnya awak ni. Okay, awak kat sini. Awak kena settlekan benda ni dua tu dalam 2 jam. Ingat tak masa exam hari tu awak settlekan benda ni dalam 2 jam. So awak practice lah mulai hari ni untuk buat benda ni dalam masa 2 jam. So nanti for the next amali, dah boleh start lah. Saya tak boleh cakap-cakap lah, you dah boleh buat lah sendiri dalam masa 2 jam. So maksudnya kita ada lagi 5 eksperimen untuk pre-test. Okay, boleh? Boleh Keling? Cikgu, yang lab report buat macam SEM lepas kan? Ya, exactly macam SEM lepas. Okay. So saya ada bagi tadi kan, saya dah tunjuk dia punya precaution dengan ni, you boleh tengok lah. Ya ni, takatlah gambar sekejap. Ni. Boleh dekat gambar ni. Tanya 2 je, tak payah banyak-banyak. Parallel error, zero error. Yang ini ambil 3 je.
Sebenarnya dua je nak. Letak dua je. Cari dua yang awak rasa awak suka. Okay, boleh? Madam, yang data punya tu kan? Ha. Yang data tu tak perlu salin balik ke? Data tu tak perlu Salin salin balik. Betul kan? Awak pun nak salin balik kan? Awak tak payahlah salin balik. Awak start daripada ni je lah. Graph. Okay. Tu juga tu. Dalam exam awak tak salin kan data tu kan? Dalam exam buat itu yang- macam mana awak buat? Terus buat yang apparatus dengan range punya. Ya ke? Oh start dekat sini Yang range Ini bukan dia bagi juga ke? tak. Oh tak ada Ni tak ada. Lepas tu buat ni. Lepas tu dia bagi apa? Data. Data dia tak bagi semua Dia kena kira Data je bagi semua sebab kita tak buat eksperimen. Bukan dia bagi dia bagi semua Oh okey. Saya pun dah lupa dah. Dia bagi semua Cuma kecuali yang belakang yang macam nak kira macam 1/3. dia ada kena kira lah. Yang 1/3. 1/3 tu Yang ni mana boleh kira. Yang ni memang kena bagi semua lah. Betul-betul. Tak payahlah. Data awak tak payah salin lah. Awak terus buat plot graph. Sebab dua graph so saya abaikan je lah ni. Sebab awak pun tak boleh nak kira ni. Sebab dia dah bagi dah. Okay, so terus start dengan ni. Plot graph. Plot graph. Kira tau equals to RC ni. Awak kena kira. Tau tu ambil kat mana cikgu. Tau tu kena ambil dekat graph. Graph dia buat. Ni. Tau ni dia tarik. 0.3 ni dia tarik dia dapat 290. So 290 dia masuk kat sini. 290. R ni ambil kat mana cikgu? R ni ada dia bagi. R tu dekat sini. Resistor ni. Ni. Resistor dia pakai 100 kilo ohm. So 100 kilo ohm awak kena 100 darab 10 kuasa 3. So awak akan dapat C1. Mana nak tahu saya 290 cikgu? Macam mana nak tahu awak 290? Awak kena extrapolate graph 0.37 dari I0. I0 ni dah ada dah kat sini ni. I0 ni. I0 ni 96. So 96 darab 0.37 awak akan dapat ni. Awak dapat 40. Bukan 40 kan. 40 tu maksimum. Awak dapat berapa ni? Kalau kalkulator. Malah betul kalkulator. 0.37 darab berapa I0 tadi? 96. So 35.52. So awak ambil 35 point, saya besarkan. So awak ambil 35.52. So awak garis. Lepas tu awak tarik bawah. So ini tau pertama. Okey. Tau kedua sama juga sebab I0 dia sama. Tarik. So ini dapat tau kedua. Apa beza tau pertama dengan tau kedua cikgu? Tau ni apa? Time constant. Masa untuk dia lama nak jatuh. Sebab kalau awak buat eksperimen sebenarnya awak nampak. Mula-mula dia cepat je dia laju. Lepas tu lama-lama dia lambat. Sebab dia dah mencapai time constant. So tau yang ini adalah untuk satu je kapasitor. Tau prime ni untuk dua kapasitor. So kalau awak tengok dekat sini. So bila awak dapat tau pertama ni awak dapat untuk C1. Dah settle. Ingat C unit dia farad. Bukan coulomb. Coulomb tu charge. Okay. Lepas tu nak cari C2. Macam mana nak cari C2? Guna tau 2. Tau prime lah kita panggil dia. So tau prime sama dengan RC. C efektif. Kenapa C efektif? Sebab dia ada 2 C dekat dalam ni. So awak dapat C efektif. C efektif tu C total. C efektif sama dengan tambah. Kenapa tambah? Sebab dia parallel. Dia terbalik dengan resistor. Kalau resistor parallel 1/R. Kalau kapasitor dia tambah. So awak dah dapat ni dapat C2. So compare dengan theoretical value di mana theoretical value cakap C1 dengan C2 sebenarnya dua-dua 3000. Dia sebenarnya sama. Tak apalah kalau tak dapat sama pun tak apa. So nanti dekat conclusion tulislah time constant tau dapat ini dengan ini. The capacitor untuk C1 dapat ni, C2 dapat ini. Dah settle. Okay, boleh?
Boleh madam. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kalau nak tanya boleh tanya kat Telegram. So saya stop lah dekat sini sebab saya tahu rasa macam nak buat pun lagging lah, apalah macam-macam. Nak tanya boleh tanya kat Telegram. So lepas dah siap boleh upload lah. So next week waktu apa pre-lab kita akan bincang lah nanti ataupun saya tanda sesuatu ke apakah, tengoklah macam mana. Okay, boleh. So saya stop recording dulu. Siapa ada tu simpan kat Faradila pula.